moden, penggunaan senjata api berasal daripada penemuan serbuk peledak yang dikatakan pertama kali ditemukan di China lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Mereka kemudian telah menambahkan bahan letupan tersebut pada senjata jarak jauh mereka, iaitu panah dan lembing pada ketika itu. Sehingga kini manusia terus-menerus mencipta pelbagai senjata baru, daripada tank bulat, senjata berkucing sehingga kelawar yang mampu membawa bom. Dalam video kali ini, Profesor akan membincangkan senjata-senjata pelik yang pernah dicipta sepanjang zaman. Bom tangan mini. Walaupun bom ini kecil, namun memiliki ledakan yang kuat. Bom V40 buatan Rusia ini dibuat pada tahun 1960, juga dipanggil sebagai golf ball grenade. Mempunyai diameter 1.6 inci dan berat 136 gram sahaja. Walaupun bersaiz kecil dan kelihatan comel, ledakannya masih berbahaya dan mampu membunuh dalam radius 16 kaki persegi dan boleh memberi kecederaan pada radius 980 kaki persegi. Kerana saiznya, ia mampu dibawa dengan lebih banyak dan memberikan impak yang besar kepada musuh. Namun pada tahun 1972, pengeluarannya telah dihentikan. Bom kelawar. Semasa Perang Dunia Kedua, taktik kamikaze Jepun ternyata berjaya dan memberi kesan yang besar kepada Amerika Syarikat. Dengan pesawat dipenuhi bom, juruterbang mengorbankan diri dengan menghentam pesawat ke sasaran. Kerana kekalahan besar di Pearl Harbor, Amerika telah membuat beberapa perancangan untuk menyerang balas bandar Tokyo. Salah satu cadangan adalah untuk mengikat bom pada kelawar yang akan digunakan untuk menyerang sasaran-sasaran penting di Jepun. Ribuan kelawar tersebut dijangka akan mengakibatkan kebakaran yang besar di bandar-bandar seperti Tokyo ataupun Hiroshima. Setelah projek tersebut mendapat kelulusan, para saintis telah membuat kajian menyeluruh mengenai kemampuan kelawar untuk menjalankan misi tersebut. Setelah berpuas hati, mereka ingin membuat satu demonstrasi dan projek tersebut diberi nama sebagai Projek X-Ray. Sebelum demonstrasi tersebut dijalankan, kelawar-kelawar yang terlibat ditidurkan di dalam kotak aiskrim di dalam suhu yang sejuk. Kemudian mereka akan dibawa menggunakan kapal terbang dan akan dijatuhkan ke sasaran. Ketika terjunan tersebut, ais akan mencair dan kelawar akan tersedar daripada tidurnya dan mula terbang ke sasaran. Namun, apa yang berlaku sebaliknya tidak seperti yang dirancangkan. Kelawar-kelawar tersebut akhirnya merayau dan tersasar daripada sasaran. $2 juta telah dihabiskan untuk demonstrasi tersebut, namun akhirnya projek dibatalkan dan digantikan dengan rancangan bom atom. Pistol gajah. Bermula tahun 1790, pistol revolver sudah mula digunakan. Mempunyai beberapa barrel yang boleh berputar, ia merupakan teknologi yang hebat pada waktu tersebut, di mana ia boleh melepaskan beberapa tembakan dengan cepat. Ada yang mempunyai 6 barrel dan 8 barrel. Namun pada tahun 1850, sebuah pistol yang mempunyai 18 barrel telah dicipta oleh sebuah syarikat Belgium iaitu Mariette. Walaupun mampu menembak banyak peluru dengan pantas, namun bila pelurunya habis, nak reload balik berdarah 40 minit ke 60 minit sekali reload. Musuh pun sempat isap rokok dulu. Lambat betul. Tapi nasib baiklah, pada ujung kurun ke-20, pistol banyak barrel ni melahirkan cucu cicit yang mudah untuk diisi pelurunya dan mudah untuk digunakan. Macam ni. Ini digelarkan ribut besi. Teknologi baru ini mampu menembak 1.5 juta biji peluru dalam masa seminit. Senjata baru ini telah dibeli oleh Amerika Syarikat dan ditempatkan di kapal US Navy. Namun sehingga ke hari ini, ia dikatakan tidak pernah digunakan kerana belum ada keperluan. Buratino Rocket Launcher. Senjata yang satu ni mengingatkan Profesor pada sarang telur tebuan ni. Geli Profesor tengok. TOS-1 ni bukan calang-calang senjata. Ia dibangunkan oleh tentera Rusia pada tahun 1988. Senjata sarang tabuan ini mampu melancarkan roket dengan tenaga termobarik yang mampu menggunakan oksigen di sekelilingnya sebagai punca tenaga untuk meledakkan pelurunya.
Ledakannya akan menghasilkan suhu yang panas dan mengeluarkan asap yang mengandungi kimia, menyebabkan kepanasan dan sesak napas di kawasan musuh. Penyangkut senjata. Sekali tengok macam busul panah, dua kali tengok macam penyangkut baju pula. Tengok pun mesti kita dah tahu kan, senapang yang dibawa askar-askar ni mesti berat-berat semuanya. Senapang-senapang ni paling ringan pun adalah seberat 10 kg. Itu membuatkan tugas meronda untuk para askar ini amat berat dan melelahkan. Itulah yang membuatkan Australia mula mencipta penyangkut senjata ini. Dilekatkan pada beg di belakang, penyangkut ini dapat membantu tentera menstabilkan berat senjata, mengekalkan keseimbangan dan lebih ketepatan dalam menembak sasaran. Namun senjata ini mempunyai sedikit kelemahan. Cangkuknya amat panjang dan sukar untuk menyorok daripada musuh, dan ianya kerap tersangkut pada kenderaan jika tentera masuk dalam keadaan tergesa-gesa. Oleh sebab itu, pihak atasan tentera membuat keputusan untuk berhenti daripada menggunakan penyangkut tersebut. Bola kebal. Pada tahun 1936, seorang pereka daripada Texan, A.J. Richardson, memikirkan cara bagaimana untuk memenangi Perang Dunia Pertama. Daripada melancarkan mortar secara membabi buta ke arah kubu musuh, lebih baik jika mereka dapat menghantar bola kebal yang mempunyai senjata ke dalam kubu musuh dan menyerang musuh daripada dalam. Rekaan tersebut nampak menarik kerana bola itu pasti dapat melalui jalan dengan mudah, terlindung daripada serangan gas beracun dan motor yang tahan lasak untuk mengelakkannya tersasar. Cuma satu masalah, tingkap pula tak ada. Jadi macam mana driver nak tengok dia menuju ke arah mana? Silap-silap mantul balik ke kawasan sendiri. Akhirnya ia dibatalkan sebelum prototipe dibina. Namun rekaan tersebut telah dicuri oleh pihak lain. Pihak Jerman telah meniru dan mencipta Kugelpanzer yang berukuran 1.5 meter dengan tayar belakang yang pelik dan dikendalikan oleh satu kru. Mempunyai enjin yang kecil seperti motosikal yang berkuasa 25 horsepower serta dinding setebal 5 mm. Ia mempunyai tingkap kecil di depan dan mesin gun di bawahnya. Walaupun seberat 1.8 tan, ia dikatakan mampu menerobos ke dalam kubu musuh dan bergerak dengan kelajuan 8 km sejam. Namun sebenarnya pihak Jerman hanya mempunyai satu unit saja senjata tersebut dan tiada rekod mengatakan mereka memproduksi senjata tersebut secara besar-besaran. Pistol di dahi. Semasa Perang Dunia Pertama, strategi berkubu di dalam parit amat sering digunakan untuk bertahan daripada serangan musuh. Untuk menembak musuh, para tentera perlu keluar daripada parit tersebut dan ini membuatkan mereka berisiko untuk ditembak. Perkara inilah yang membuatkan Albert B. Pratt dari England telah mereka satu senjata yang paling pelik di dalam dunia, iaitu helmet gun. Pistol di dahi tersebut boleh dikawal dengan menggunakan gigi. Jadi askar tidak perlu keluar daripada parit untuk menembak musuhnya. Dia juga menegaskan barrel pistol tersebut mudah menuju sasaran kerana mengikut arah mata pengendalinya. Tapi sayangnya, idea tersebut dianggap bodoh pada ketika itu dan Albert dipecat kerananya. Tapi kemudian dibuktikan senjata tersebut tidaklah sebegitu gila seperti yang dilihat. Ciptaan yang seakan sama telah digunakan oleh pilot helikopter Apache yang popular pada tahun 80-an. Walaupun tiada pistol terpacak di atas dahi pilot tersebut, namun kira lebih kurang lah. Perisai menyondol. Walaupun masih menggunakan strategi bertahan di dalam parit pada Perang Dunia Pertama, perancangan untuk membuat senjata untuk bahagian hadapan tetap giat dijalankan. Salah satunya adalah perisai penyondol seperti ini yang direka oleh John Baptiste Eugene Estienne, seorang jurutera Perancis. Dibina sepenuhnya menggunakan besi yang mempunyai dua roda. Askar boleh merangkak masuk ke dalamnya dan menembak keluar melalui sebuah lubang yang terdapat di depan. Askar akan merangkak dan mara ke depan dan dapat bertahan daripada peluru musuh. Ini adalah satu ciptaan yang bijak namun mempunyai satu kelemahan, iaitu ia sangat berat. Kerana itu, ia tidak boleh ditolak dengan laju dan hanya boleh digunakan untuk jarak dekat. Kalau nasib tak baik sangkut di lumpur tebal, padam.
Setelah penciptaan perisai besar yang boleh memuatkan ramai orang oleh tentera Rusia, perisai penyondol ini tidak lagi digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Pistol Pussycat. Alat ini ialah corner shot. Ia adalah aksesori senjata yang akan dilekatkan pada pistol semi-automatik pada muncungnya dan mempunyai picu penembak di bahagian belakang. Yang menariknya, bahagian hadapan aksesori tersebut boleh dibelokkan ke kiri dan ke kanan sehingga 60 darjah. Ia mempunyai digital kamera yang membolehkan penembak melihat sasarannya dan menembak dengan tepat pada jarak maksimum 650 kaki dari tempat yang tersembunyi. Senjata yang dibangunkan di negara Israel ini dikatakan senjata untuk orang penakut. Tak berani lawan depan-depan? Apa pendapat korang? Sila komen. Untuk bagi best lagi senapang bengkok ni, pihak tentera juga telah meletakkan patung kucing di muncung senapang untuk mengabui pihak musuh. Kaki belakangnya menyorokkan bipod sementara kepalanya menyorokkan barrel dan terdapat kamera di celah kedua kaki depannya. Sekiranya musuh terlihat kucing tersebut di bucu dinding, pasti dia bingung dan ini memberikan peluang kepada penembak untuk menghabiskannya. Tapi jangan pula tiba-tiba ada orang yang nak bagi kucing makan, panggil. Mesti tension ya tentera tu. Muncung bengkok. Muncung bengkok ini telah dicipta oleh pihak Jerman semasa akhir Perang Dunia Kedua. Rasanya inilah nenek moyang pada senjata corner shot yang dibangunkan Israel tadi. Alat ini dipanggil Krumlov dan dicipta supaya askar Jerman yang membawa senjata Sturmgewehr 44 dapat melepaskan tembakan daripada tempat bersembunyian di sebalik tembok. Walaupun tidak mempunyai kamera, ia mempunyai cermin yang membolehkan penembak melihat sasaran dengan tepat. Senjata ini dicipta untuk digunakan daripada belakang tank, belakang tembok atau di sebalik dinding. Walaupun rekaannya memakan modal yang besar, namun ia mempunyai masalah yang serius ketika digunakan. Tentera Amerika membuktikan yang peluru akan hancur semasa melalui bengkokan alat itu, membuatkannya tidak berguna kecuali untuk pertempuran jarak dekat. Selain itu, pelanggaran peluru pada bengkoknya membuatkan hayatnya lebih pendek. Senapang gergaji. Bagaimana nak buatkan senapang lebih berbahaya? Apa yang patut ditambah? Selalu orang letakkan pisau bayonet. Biasanya ia diletakkan pada hujung senapang. Ia mula digunakan oleh askar era kurun ke-17 untuk pertempuran jarak dekat. Walaupun penggunaan pisau bukanlah taktik yang paling efisien, reka bentuknya masih terus dimajukan sehingga kini. Banyak reka bentuk baru yang dicipta oleh tentera. Contohnya senjata hebat Stinger. Bayonetnya boleh masuk dan dikawal oleh pin lock. Maksudnya bila nak potong sayur boleh keluarkan, bila dah siap masukkan balik, simpan. Hebat Namun dalam banyak-banyak senjata canggih terkini, terdapat satu yang agak ganjil, seperti gergaji yang dilekatkan pada muncung senapang seperti ini. Ngeri. Mungkin ada orang yang minat dengan senjata ni, tapi bagi profesor, untuk lawan zombie memang sesuai. Berukuran 18 inci dan tambahan 2 kilo pada berat senjata, ianya agak membebankan dan sukar untuk disimpan. Dikatakan pihak tentera pun tidak akan menggunakannya dalam masa terdekat. Tapi mungkin ada orang yang memerlukannya. Contohnya kalau nak berlawan dengan labu ke. Lagi bro, lagi, kasih habis. 3-in-1. Senjata seterusnya ni langsung tak ada kaitan dengan tentera. Tapi ianya memang benar-benar pelik dan layak untuk dimasukkan di dalam list kita. Apache .27 caliber. Revolver 6 peluru yang mempunyai pisau lipat dan buku 5. Inilah senjata pertahanan diri yang lengkap. Pisaunya yang terlipat di bawah pistol boleh dibuka dengan menekan pin kecil. Kemudian buku 5 dibuka, mendedahkan pemicu dan menjadi pemegang pistol. Jadi pistol buku 5 pisau tembaga. Senjata ini adalah buatan Perancis yang dibuat pada tahun 1860. Walaupun dibuat selama 10 tahun sahaja, terdapat senjata sama berukuran 9x19 mm dilaporkan digunakan oleh British dalam Perang Dunia Kedua.
Walaupun senjata ni pelik pada Profesor, namun ia tetap digunakan walaupun selepas 80 tahun penciptaannya. Raja Bom Tangan. Bom tangan adalah sejenis bahan letupan yang boleh melepaskan sepihan besi, tekanan, bahan kimia ataupun api. Saiznya sekecil genggaman tangan yang memudahkannya dilempar jauh tanpa mencederakan pelemparnya. Pada tahun 1915, Jerman telah mereka cara baru untuk melempar bom dengan lebih jauh. Namanya Steel Hand Granate, iaitu bom tangan yang diletakkan pada sebatang kayu pemegang. Tapi jangan buat ketuk paku tau. Pemegang tersebut menjadikan lemparan bom lebih jauh dan ianya sangat disukai oleh tentera. Tapi itu tidak cukup bagi Jerman. Mereka mahu lemparan yang lebih jauh lagi. Dan pada Perang Dunia Kedua, mereka telah menguji Sturm Pistol, iaitu pistol SWA yang telah dimodifikasi untuk mampu melancarkan bom tangan juga. Ianya adalah usaha Jerman untuk membekalkan tentera mereka dengan senjata ringan pelbagai guna. Dan Sturm Pistol boleh menembakkan suar untuk signal dan pencahayaan serta boleh melancarkan bom anti-tank. Penciptaan seterusnya adalah Panzerwurfkörper 42, mampu mencapai jarak 225 kaki walaupun hanya mampu menembusi perisai sedalam 3 inci. Kira okey lah untuk senjata kecil. Namun kemudian Jerman mula memfokus ciptaan pada senapang anti-tank dan senjata kecil tersebut dipecat akhirnya. Panjang drum. Begitupun hebat dan gilanya penciptaan senjata Jerman, namun British pun tak mau kalah. Sebagai contoh, penciptaan Panjandrum. Profesor menggelarkannya sebagai roda maut. Ia merupakan sepasang roda besar berdiameter 10 kaki. Di bahagian tengahnya mempunyai silinder yang penuh dengan bahan letupan. Roda maut ini sebenarnya direka untuk meluncur keluar daripada kapal, bergolek di pantai, kemudian meletup dan melubangi kubu ataupun askar musuh di laluannya. Namun ujian percubaannya pada tahun 1943 dan 1944 telah berakhir dengan bencana. Roket yang dilekatkan pada roda kerap gagal dan kadang-kala tanggal terus, membuatkannya bergerak tidak tentu hala daripada garis lurus. Terdapat laporan mengatakan ujian senjata ini hanyalah kelentong British untuk membuat Jerman menyangka British akan mendarat di pantai Calais. Sekian saja video untuk kali ini. Jangan lupa subscribe channel PST untuk video yang menarik selanjutnya.